Assalamualaikum, kembali lagi kita dalam segmen Explore Fikrah bersama saya Dina Muhammad. Jadi hari ini tim Fikrah berada di Benta Lipis iaitu Kampung Tualang Padang, di mana di sini kita dapat menyaksikan bagaimana gula kabung itu dihasilkan daripada awal sehinggalah akhir. Jadi jom terus bersama Dina. Jadi Aki, bagaimana kita nak mengambil air kabung tersebut? Kan kita ada proses. Ya. Proses yang pertama sekali kita kena terangkan mayang ni. Jadi kita bersihkan mayang ni. Apabila kita dah bersih, kita dah gantung, dia ada untuk proses untuk mengetuk pula. Yang Aki mengetuk. Ya, ya. Membuai dan mengetuk. Ya, kita buai lebih kurang 100 kali ke, lepas tu kita ketuk. Itu untuk dia kata orang lama-lama untuk dia mayang tu supaya tidak layu. Mana dia dah masak kan, itu barulah. Apabila sampai saja tahap ini, kembang ni, baru kita pancas. Pancas? Ya, pancas. Kita potonglah. Kita potong. Mana yang tu lah. Hari-hari kena pancas. Ya, hari-hari kena potong. Jadi yang itulah yang menghasilkan air. Kalau kita tak pancas tu dia akan masam. Dia tidak. Dia bukan. Dia kalau kita tak potong, bermakna dia air tu akan stop. Akan berhenti. Jadi kita macam biasa jugalah. Kalau pagi, petang kita kena. Macam getah jugalah yang kita. Ya, saya. Sebelum kita nak menerang kabung ni, ya, pokok kabung ni, jadi kita perlu mencari sigai ni. Yang untuk kita nak naik. Ya, sigai ni lah. Apabila kita naik sampai ke atas, kita buat macam ni lah. Untuk kayu bercabang dipanggil. Kayu bercabang ni untuk menyenangkan kita apabila kita hujan kan. Apabila hujan tu, sigai ni akan jadi licin. Jadi, apabila adanya itu, kita boleh berhenti di situ. Itu guna dia. Kalau tidak, kadang-kadang kata orang ni, ini dipanggil kuku. Apabila pijak ni, kuku ni akan patah. Jadi akan patah. Ke bawah lah kita. Jadi sekarang ni, kalau macam saya ni dah berusia, saya akan tak buat macam ini. Saya akan buat paling-paling tidak ni 10 kayu cabang. Di sini saya letak satu, saya selang satu, saya letak sini satu. Sebab saya senang. Kayu cabang ni dekat pokok, sangkut di pokok. Kita buat macam ni lah. Buat macam ni. Sebab tujuan kita untuk menyenangkan kita lah naik. Kalau hujan ni memang licin ni. Ya. Tahan lama ke benda ni? Dia ni jangka masa dia lebih kurang 7 bulan, 8 bulan. Lama juga. Tapi ada juga yang orang sampai, kata orang, habis mayang ni pun, mayang lain pun dipakai itu juga. Tapi masih tahan. Tapi risiko tu bila patah ataupun sebagainya lah. Mana kita untuk naik ni tak ada cara lain lah. Kita menggunakan sigan ni lah. Senang ke Aki jumpa sigan ni? Sigan ni kita ada. Itu pokok buluh kan? Di sini banyak pokok buluh. Jadi ambil daripada pokok buluh. Ini buluh ni. Sigan ni kita buat pada buluh. Okey, kalau kita nak gunakan nak ambil air kabung, jadi kita gunakan daun manggis lah. Sebab dia ada getah kan? Ada getah ni yang keluar yang tidak memasamkan air ni. Kalau tidak, air ni akan jadi masam. Disebabkan dia memang tak ada campuran. Ya, mesti. Maknanya kita patah je. Dia tak ada ni. Kita patahkan dia, masukkan dalam tabung dia ni. Macam ni. Okey. Okey. Maknanya dia siap untuk kita pergi ambil lah air kabung. Ni tadah petang semalam. Tadah petang semalam ambil pagi ni. Tadah untuk pagi ni ambil petang. Okey, selalunya jam berapa ambil air gula kabung?
Dalam 7.30 tu. 7.30 pagi lah. Ya. Kalau petang? Petang dalam pukul 4.30. 4.30. Ya, saya. Maknanya tadah pagi 7.30 tu ambil pada 4.30 petang. Ya. Kalau tadah pukul 4.30 tu ambil 7.30 pagi esok. Ambil 7.30 pagi. Macam tu lah. Tu untuk apa? Ya. Yang tu, yang aki hiris tu? Ni untuk kita dipanggil paras. Untuk mengeluarkan air tu. Oh. Kalau kita tak paras, dia tak keluar air. Mayang ni kita kena balut dia. Kalau tidak, malam kadang-kadang tikus ke masuk apa benda. Memang tinggi macam tu lah Aki kena ambil air dia. Ya? Dia memang biasa kalau pokok macam ni memang dia kena ambil ikut ketinggian tu ke ataupun dia tengok dekat mana air kabung tu boleh ambil? Tak, dia kabung ni dia berbuah dulu. Kalau pokok lain dia berbunga dulu kan? Baru berbuah kan? Tapi kabung tak ada. Kabung dia berbunga, dia berbuah dulu. Mana yang kita buat ni mayang bunga ni. Ni yang kita buat ni mayang bunga. Jadi ni air gula kabung yang ditadah daripada 4.30 petang semalam. Ya. So kita ambil 7.30 pagi. 7.30 Jadi pagi. berapa liter biasanya? Dia Satu. tak tentu. Tak tentu. Kadang-kadang dia 25 liter pun ada. Jadi Macam ini dia kurang kan. Mungkin keadaan cuaca panas hujan ni dia akan berkurangan lah. jadi cuaca pun boleh Sama. ya dia beri kesan juga kepada beri kesan kepada ni lah. Kadang-kadang sebab dulu penuh ni. biasanya 25 liter lah, paling banyak kan. 25 liter. Kadang-kadang lebih lagi pun ada. Biasa kalau buat gula kabung ni, air kabung tu ada juga korang jual? Ada kadang-kadang, tapi kalau kita jual air, jadi nisan dengan tak boleh buat gula. Jadi yang mana yang nak senang tu, dia jual air je. Tak payah. Tak payah buat proses gula ni. Tapi masalahnya sekarang permintaan gula yang paling betul. laris. Ya. Aku nak cakap pula aku masih. Pekat lagi lah. Tunggu dia pekat betul baru boleh tuang dalam acuan dia. Ini manisan. Masa ni lah kata orang tak boleh sangat nak tinggal dia. Sesekali kena proses nak buat gula tu dah bermula lah dari sini. Bila dia macam ni, maknanya acuan ni kita kena sediakan. Boleh juga kacau dia. Gitu je. Macam kita buat gulai. Dia kalau api besar dia tak boleh nak tinggal ni. Kalau takut dia melimpah pun boleh. Dia hangah ke. Tapi warna dia cantik. Ni manisan tapi dia tak pekat lagi lah. Ada guna bahan lain kalau macam gula kabung kan tahan lebih lama kan? Ya. Mungkin ada bahan pengawet campuran ke tak ada? Tak ada. Oh memang kalau kita hasilkan ni memang tahan lama melalui air kabung sahaja. Ya. Dia tahan lama tu dia dari segi macam ni, dari segi tempat dia tu tempat kita tadah dia bersih. Dia bersih dari situ, air kabung pun cantik, gula pun cantik. Jadi tahan lebih lama lah dia. Ya. Dia mengambil masa berapa lama untuk pekat sebelum kita tuang ke dalam acuan? Dia kalau ikut ni tak lama dah ni. Kita benda ni tak boleh kita nak jangka dengan kata 10 minit ke setengah jam ke sebab dia bergantung dengan api. Ini api besar ni. Api besar cepatlah dia. Cepatlah dia api besar dengan bara. Kan tadi bila selalunya kalau proses nak buat gula tu dia cantik dengan bara lah. Bila bara dia banyak cantik lah.
Dia kalau ni api besar dia macam ni lah, kita nak kena Kena jaga dia. jaga selalu. Ya, ya. Kalau tak dia melimpah. Membazir pula ni kalau melimpah. Lepas dah tuang dalam acuan ni, tunggu dia kering. Dia Dia kering ke macam mana? dia beku. Dia cepat beku. Dia cepat beku. Ke dia cuaca dia kesan juga ke kalau nak tunggu dia beku tu? Tak. Tak. Jadi memang dia beku. Dia bila tuang di sini Automatik dia beku. sebab tu proses di sini kena cepat. Oh. Nak tuang dari sana ke nak tuang tu kena cepat sebab dia cepat beku. Boleh tak Aki bagi tahu apa kayu yang sesuai untuk nyalakan api untuk menghasilkan gula kabung? Dia sebenarnya kayu yang paling bagus ataupun cantik lah. Api dia kayu lansat ataupun kayu berdara. Sebab kalau kita menggunakan kayu yang ringan ataupun lempung ni, dia tidak menghasilkan bara. Jadi ketika kita nak buat gula ni kan, kita perlukan bara. Sebab hari ni akan berterusan. Kalau yang macam kayu yang ringan, dia tak ada bara. Tak ada bara. Jadi ini sekarang ni kita gunakan kayu lansat yang berdara ni, mana dia bara tu akan berterusan. Supaya dia tak cepat beku ya. Okey. Sekarang kan ada cara moden kan. Kita ada mesin apa semua. Kenapa Aki masih memilih untuk menggunakan cara tradisional untuk menghasilkan gula kabung? Okey. Sekarang ni kalau dia banyak beza. Dia beza tu ataupun apabila kita masak secara tradisional ni, maka dia dengan aroma yang berterusan, yang wangi dan sebagainya. Tetapi kalau kita menggunakan di sini, kita punya moden lah, tak sesuai. Ni menggunakan gas. Ya, gas. Gas. Apabila kita menggunakan gas ataupun karen, dia ada karen pun boleh pakai, gas pun boleh pakai. Jadi dia susah dan dia cepat beku. Tidak seperti mana kita masak. Kalau kawah dia tahan panas dia lagi tahan lah panas. daripada yang moden punya. Ini adalah proses untuk kita pekatkan gula kabung yang dialih daripada dapur sebelum kita tuang ke dalam acuan. Jadi kita kacau supaya dia lebih pekat. Betul Puan? Ya, betul. Ini adalah proses di mana gula kabung dimasukkan ke dalam acuan sebelum dibekukan, dan selepas ini gula kabung ini akan dibungkus menggunakan pucuk daun kabung ini. Ini adalah proses terakhir sebelum gula kabung ini dibungkus. Panas kan? Oh, panas. Ini pucuk kabung yang semalam. Ya, inilah pucuk kabung ni. Kita ambil, kita keringkan. Kemudian dah kering tu, bila kita nak proses nak membalut gula tu, kita kena lembapkan dia. Maksudnya kita bungkus dalam kain yang basah. Kain yang basah. Sebab kalau dia tak lembap, susah kita nak balut dia, daun tu akan putus. Maknanya kalau lembap tu dia tak akan putus lah ya? Tak akan putus, dia membentuk lah. Bentuk elok. Bentuk elok lah. Okey, kita macam mana? Oh, bersilang ni ya? Ya, bersilang. Cara desain lah. Itu yang dia lepas tu diikat hujung tu ya? Last sekali Last sekali baru ikat.
Ini adalah contoh pembungkusan yang biasanya kita lihat di kedai, tapi yang sudah dibalut siap dengan pucuk karbonnya. Pucuk karbon. Terus simple. Ini hasil setelah siap dibungkus. Cantik, teratur dan sangat kemas. Ni betul dah stick kan? Dia memang kena stick mula. Lepas tu pusing. Ni, kita tarik. Ya. Ni. Sana, silang Silang ke sini. Ha. Sini. Ha. Sini. Okey. Lepas tu pusing bawah. Silang sini. Ha. Sini, silang ke sini. Sini. Ha. Sini. Okey. Lepas tu Silang ke sana. ini silang ke Ni sini. Sini sama. Ya Allah. Sini kena lapiskan. Oh, kena lapiskan dia macam ni. Ini silang ke sini. Ha. Aha. Okey. Sini. Pusing sini. Ha. Okey. Ini hasil saya membungkus gula kabung buat kali pertama. Walaupun tak secantik tapi masih kemas ya. So jangan lupa untuk cuba gula kabung di Kampung Tualang Padang. Jangan lupa teruskan bersama kami di dalam segmen Explore Fikra bersama saya Dina Muhammad.